Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Memulakan berita malam ini dengan Duta Besar Republik Kazakhstan Bulat Sugerbaye mengadakan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman beliau di Demak Jaya Kuching pada Khamis. Ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, Bulat Sugerbaye memberitahu ini merupakan lawatan pertama beliau ke Kuching, Sarawak sebagai Duta Kazakhstan. Malah katanya beliau berharap hubungan dua hala antara Kazakhstan dan Malaysia dapat diperkukuhkan lagi. Visit to Sarawak to Kuching as ambassador of Kazakhstan to Malaysia. Yesterday we have held a very good business forum attended by Deputy Premier. He was a guest of honor. The business forum was arranged by Honorary Consul of Kazakhstan to Sarawak to Malaysia, Dato' Pinggiran, and it was a very successful event. And today I'm very honored to be hosted by the governor himself. It is my first trip as an ambassador, new ambassador to Kazakhstan. And I'm looking forward to developing the bilateral relations between Kazakhstan and Malaysia, and especially with this beautiful country of Sarawak. Thank you, terima kasih. Turut hadir Konsul Kehormat Kazakhstan Sarawak Pengiran Datuk Dr. T.S. Daud. Berita seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi turun padang meninjau ke tapak projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Sebuyau pada Rabu. Antara projek yang ditinjau ialah tapak membina baru Dewan Kampung Mambai, menaik taraf Padang Bola Sepak, Pekan Sebuyau, menaik taraf Dewan Kampung Sekitong, Sebangan dan menaik taraf Dewan Kampung Tungkah Melayu. Selain itu, turut ditinjau adalah projek membina baru Masjid Sembangan berjumlah RM3 juta yang bakal siap. Datuk Julaihi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau berpuas hati dengan kesemua perkembangan pembinaan projek berkenaan dan berharap ia dapat dilaksanakan mengikut spesifikasi serta jadual yang ditetapkan. Laporan berikutnya, lawas bakal muncul sebagai pengeluar keju berjenama mozzarella yang dihasilkan menerusi susu kerbau bermutu tinggi menjelang 2024. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini secara tidak langsung menyumbang pendapatan tambahan kepada penternak kerbau di daerah Limbang dan Lawas. Menurutnya, beliau yakin nilai tambah ternakan kerbau di kawasan berkenaan akan menyumbang kepada pertumbuhan sektor industri makanan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani penswastaan stesen kerbau meragang lawas antara Jabatan Veteriner Sarawak dan syarikat Green Valke meragang dairy di Lawas pada Selasa. Beliau menambah ternakan kerbau di Sarawak juga akan ditingkatkan daripada 6,000 ekor ketika ini kepada 20,000 menjelang tahun 2030. Seterusnya pula, perkhidmatan AirAsia Ride platform e-hailing kini tersedia di negeri ini dengan seramai lebih 350 pemandu telah berdaftar dengannya. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini akan membantu untuk menyediakan pelancong dan penduduk tempatan dengan perkhidmatan yang lebih baik di jalan raya serta menyediakan belia Sarawak dengan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor e-hailing. We welcome business to Sarawak primarily when their entry provides more job opportunities for Sarawakians, and the arrival of AirAsia Ride has elevated demands for e-hailing drivers. The AirAsia Ride team briefed me that 85% of the ride fares will go directly to the drivers, which is a good arrangement in terms of business deals with the drivers. The low commission rates are specifically designed to benefit drivers. Aside from that, I'm happy to hear that drivers on AirAsia Ride are rewarded for completing jobs, a big difference from other players where drivers are penalized for not accepting jobs. I understand that the AirAsia Ride Fleet program also provides drivers with PPF, SOCSO, insurance coverage with better pay and job stability.
Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Jerib Susil dalam Majlis Pelancaran AirAsia Ride di Mahkamah Lama Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, beliau berharap pelancong dan pemandu e-hailing akan mendapat manfaat daripada pelancaran AirAsia Ride itu kerana ia menyediakan satu lagi perkhidmatan baharu yang boleh memberi lebih banyak pilihan dalam memilih perkhidmatan e-hailing. Sementara itu, dalam sidang media selepas pelancaran, Ketua Pegawai Eksekutif Serantau AirAsia, Lim Chiu Shan, memberitahu pihaknya sedang membuat pertimbangan untuk melakukan promosi untuk membawa penumpang semasa pilihan raya umum PRU ke-15 ke stesen-stesen mengundi kelab. Yeah, we are considering to have a promo on a particular auspicious day, but also bearing in mind our drivers also are voting, right? So maybe there might not be enough supply on the road. So we are thinking maybe more on rewarding the drivers for helping to take people to the vote station. So we plan to come up with some bonuses for drivers instead. Yeah. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi melakukan lawatan kerja ke Kampung Hijrah pada Selasa. Lawatan beliau turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Auladris, bagi meninjau tapak cadangan tangki aras tinggi yang dipohon untuk menampung keperluan penduduk di kawasan Pekan Simunjan. Sejurus selepas itu, beliau melawat ke loji rawatan air Simunjan. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu keprihatinan dan komitmen Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan kepada penambahbaikan infrastruktur serta sistem bekalan air di bahagian Seramahan termasuk di daerah Simunjan dizahirkan dengan pelaksanaan projek-projek bekalan air yang memakan belanja sehingga RM109.2 juta. Katanya daerah Simunjan bakal menyaksikan suatu perubahan besar dalam penyelesaian kemelut bekalan air bersih dan terawat yang sering dialami oleh penduduk selama ini apabila pelaksanaan projek-projek tersebut siap dilaksanakan menjelang tahun 2023. InsyaAllah pada masa akan datang tidak lagi ada gangguan bekalan air sejak mendatang walaupun waktu musim tertuju. Jadi dengan adanya bekalan air yang dilaksanakan ini dapat mengatasi masalah tersebut untuk memberi manfaat kepada penduduk kawasan Tun Simunjan. Laporan berikutnya. Cuaca yang tidak menentu sejak beberapa hari lepas telah menyebabkan sebahagian kawasan tanah rendah di kawasan Tinjar dan Bakong telah dinaiki air. Keadaan itu juga telah mengakibatkan air Sungai Tinjar dan Sungai Bakong telah melimpah hingga menyebabkan banjir. Dalam memastikan kebajikan setiap penduduk yang terjejas banjir mendapat bantuan sewajarnya, Pejabat Kebajikan Bahagian Miri turun padang bagi menyerahkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan Tinjar dan Bakong pada Selasa dan Rabu. Terdahulu pada Selasa, sebanyak 4 penempatan di kawasan Tinjar menerima bantuan makanan antaranya Rumah Jagu, Sungai Seputi, Bok sebanyak 135 pek, Rumah Sulutan, Sungai Seputi, Bok sebanyak 131 pek, Sekolah Kebangsaan Sungai Seputi, Bok sebanyak 31 pek dan Rumah Jimat Sungai Sebidang, Bok sebanyak 176 pek. Manakala pada Rabu, sebanyak 4 lagi penempatan di kawasan Bakong menerima bantuan makanan antaranya Rumah Adin, Sungai Kelabit sebanyak 53 pek, Rumah Gerang, Sungai Tisam sebanyak 15 pek, Rumah Keyai, Sungai Lutong sebanyak 43 pek dan SK Kuala Bok, Tinjar sebanyak 19 pek. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.